Sorry agak lambat untuk buka PowerPoint pun komputer ni. Okey, tak apa. Tajuk kita petang ini basically adalah B cell lah, berkenaan dengan B cell. So have you learned anything about B cells before? Ada belajar Yes, ke pasal B cell? Okay, siapa? Ain, Nur Ain What do you know about B cell? B cell is one of one of the defense system. Okay, Mm, alright. So one of the cells oh, involved in the defense system lah ya. Apa ni, terlibat dalam kita punya immunological system. Alright. So which you dah belajar kan dalam imunologi kita ada dua arm kan. Dia ada innate immunity dengan adaptive. adaptive immunity. So okay. So B cell ni termasuk dalam yang mana? Yang innate ke dalam yang adaptive? Adaptive. 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 Okay. Alright. So secara okay, very good Zatul Umiyah ya. Very good, very good. So secara umumnya kita anggap B cell ni terlibat dan sebagai tergolong classified as the member of the adaptive immunity lah, walaupun sebenarnya dia juga terlibat dalam innate innate punya immunity punya functions jugalah, right? Tapi secara keseluruhan kita masukkan dalam sebagai adaptive immunity kerana sebab apa kita masukkan dalam adaptive immunity? Because it is specific. Siapa tahu? Okey, satu dia spesifik. Lagi? Okey, dia spesifik meaning that Lymphocyte. dia akan ada specific target to specific type. Okey, satu lagi ya, tadi siapa Liana kata ya, dia adalah sejenis limfosit kan. So, secara kebanyakannya limfosit ini kita masuk dalam adaptive immunity lah. So sebab apa kita panggil nama tu pun adaptive immunity tu? Kenapa kita panggil dia adaptive immunity itu sendiri? Ada yang boleh beritahu kenapa kita panggil dia adaptive immunity itu sendiri? Satu tadi katanya spesifik, okay, but that's not the main criteria lah of adaptive immunity. Dari segi nama tu sendiri, kenapa kita panggil adaptive? Dia kena adapt dulu keadaan. Lambatlah pula PowerPoint. New situation. Oh. Okay. Doktor, suara doktor tak dengar.
Tak dengar suara doktor. Maybe boleh cabut kot mikrofon. Okay, boleh dengar ke sekarang? Boleh Hello? doktor. Boleh. Okay, alright. So, kita cuba sekali lagi ya. Alright, ini pun dah recorded ya. Okay. Okay, so tadi kita katakan dia adalah B cell ni adalah satu sel yang penting lah dan sangat penting dalam adaptive immunity. Right, in fact bila kita kata sekarang ni kan dalam musim-musim vaccination kan, dalam musim vaccination untuk COVID-19 ni sebenarnya B cell adalah sel yang paling penting lah. Alright, kerana dia terlibat dalam kita punya production of antibody. Alright, dan dia akan ada memory lah bila kita dah vaccinated ataupun expose kepada antigen yang apa ni atau foreign antigen lah. Alright. So B cell ni adalah sel yang paling penting dalam vaccination. So you are on the right time lah untuk belajar berkenaan dengan B cell ni. Alright. Okay. The computer is very slow. I don't know what happened today. Okay. Alright. Okay, alright. So kenapa dia dinamakan B cell? Alright. So basically kita ada, kalau kita katakan lymphocyte tu, kita ada B cell dan T cells. Alright. So basically kenapa kita dinamakan dia B cells? Kerana dia dihasilkan di bone marrow. Alright. Dia dihasilkan dan dia ya uh, uh, dan dia mature di situlah, mature di bone marrow, right?
Okay, so basically B cell is a population of cells that express clonally diverse cell surface immunoglobulin receptors recognizing specific antigenic epitopes. Apa maksud dia ni? A population of cells that express clonally diverse cell surface immunoglobulin. Ada siapa-siapa boleh bagi tahu kenapa dia dipanggil, dia dikatakan kat sini clonally diverse cell surface immunoglobulin? Pertama sekali, cell surface immunoglobulin ni tahu kan? Cell surface immunoglobulin receptor. Faham ke statement tu? Faham. Faham. Okey, maksud dia apa? Siapa yang cakap? Saya tak boleh nampak siapa yang cakap tu ya. Apa yang you faham kenaan bila kita katakan clonally apa ni cell surface immunoglobulin receptor tu? Maksudnya from dia akan expose to the foreign pathogen tu, and then dia clone-kan dia punya immunoglobulin, and then dia express via as memory tu lah untuk create antibody. Betul ke? Okay, alright. Betul, very good. Very good try. Okay, so you mentioned tadi dia akan expresskan dia punya immunoglobulin di atas membran dia lah kan? Okay, membrane cell. You remember the cell ya? Remember the cell, kan dia ada membran dan immunoglobulin tu dia akan express di surface of the membrane lah. Right? Okay. Dan cumanya yang mungkin yang you sebutkan tadi sikit saya nak betulkan ialah dia bukan di-express selepas dia bertemu dengan antigen ya. Sebenarnya dia express, okay, all of our B cell express this cell surface immunoglobulin sebelum dia bertemu dengan antigen lagi. Maknanya dia dah ada. Tapi kita akan belajar nanti macam mana dia akan pertamanya kita akan belajar macam mana dia dihasilkan. This cell surface immunoglobulin receptor ni macam mana dia dihasilkan, which is very unique. And pada saya ini adalah satu bila kita mendalami bidang macam mana penghasilan cell surface immunoglobulin di atas B cell ni, itu salah satu tanda kehebatan pencipta kita lah. Okay, di dalam sel kita ni, it's amazing how the cell surface immunoglobulin is created. Alright, macam mana di arrange tu, macam mana Allah menciptakan antibody yang ada di atas surface of our B cells. Alright. So yang kedua, okay, that's on the cell surface immunoglobulin receptor. Alright. So kita kena ingat ya, kita belajar pasal antigen antibody kan dengan Dr. Ridwan kan? Betul baru ni. Betul. Alright. So you dah belajar, maknanya bila kita kata antibody ataupun immunoglobulin, okay, dia ada dua jenis kan, immunoglobulin. Yang besar, yang kategori yang besar lah. Of course, bila kita kata antibody tu ada IgG, IgD, IgA, IgE kan. Tapi dua kumpulan yang besar dari segi fungsi immunoglobulin tu ada dua yang besar. Boleh ingat ke? So dia ada cell surface immunoglobulin dan dia ada secreted immunoglobulin. Alright? Dia ada cell surface antibody dan juga secreted antibody. So dia ada dua perbezaan lah. Walaupun dia punya antibody itu sama, right? Dia akan target antigen yang sama, tetapi dari segi dia punya kedudukan ataupun yalah, satu ada dalam kita punya circulation, which is the secreted antibody. Satu lagi adalah antibody yang duduk di atas kita punya B cell. Alright, itu ada dua jenis different antibody ataupun immunoglobulin lah. Alright. Okay. Bila dikatakan clonally diverse, ini ada boleh guess ke kenapa kita panggil dia clonally diverse immunoglobulin ni? Kenapa kita panggil dia clonally diverse? Ada siapa yang cuba? Tak ada ya? So basically kita akan tengok juga nanti bagaimana setiap daripada kita punya B cell dia akan membawa
immunoglobulin ataupun antibody yang sangat spesifik. Setiap B cell dia akan identify epitope yang spesifik. Alright, satu B cell dia akan identify specific epitope of an antigen. Faham ke that statement? Kita faham kan bila you dah belajar dengan Dr. Ridwan kan? Perbezaan antara antigen dengan epitope. Tahu kan apa dia epitope? Yes, dekat Okay. surface tu. So apa beza antigen dengan epitope? Okay. So bila kita katakan contoh lah ya. So ini adalah antigen. Nampak ke? Nampak. Glue ni. Nampak kan? Bukan super glue glue stick. Okay. So katakan ini adalah antigennya. Alright. So kita punya antibody dia mengenal pasti bukanlah seluruh daripada antigen ni. Okay. Dia mengenali antigen ni melalui epitope yang tertentu. Maknanya mungkin ada satu B cell yang ada antibody kan. Dia akan kenal di sini saja because this is the epitope that this B cell will recognize. Faham ya? Ada B cell yang akan recognize cuma this epitope. Bahagian sini saja. Alright? Ada B cell lain yang akan identify only this epitope. Itu yang kita katakan sebagai epitope. So this is antigen. This here and here are the epitope. Okay, the region of the antigen that is recognized by the immunoglobulin. Itu adalah epitope. Alright? Okay? Faham ya? So setiap B cell, dia membawa, soalan? Doktor boleh share screen. Yeah. Doktor boleh share screen. Oh, alamak, tadi tak share screen ya? Masya Allah. Masya Allah, saya lupa share screen. Aduh. Lepas yang open tadi. Okay. Nampak screen sekarang? Nampak. Okay, sorry. Nampak, Allah, saya terlupa share screen. Berapa minit tadi? Alright, minta maaf lah. Okay. Okay, so sekali lagi ya. Nampak ke glue stick ni? Nampak. Okay, nampak kan? Nampak. Oh, yang tadi you nampak saya punya video kan? Itu cuma tak nampak screen ya? Alright, okay, alright. Okay, sorry. Okay, so clear ya? Berkenaan dengan epitope dengan antigen. Clear ya? Alright. So, setiap daripada kita punya B cell membawa immunoglobulin yang spesifik kepada epitope yang tertentu sahaja. Alright? Okay? Faham ya? So, bila contohnya kita sekarang saya dah ambil vaccination kan? Okay? So, kita punya, because of this vaccination, saya akan ada B cell yang akan dihasilkan, okay, yang spesifik kepada spike protein of the COVID-19. Of the SARS-CoV-2. COVID-19 is the disease. Virus is SARS-CoV-2. Okay? Alright. So, katakan ini adalah spike protein. Apa benda ni? Minyak anak saya. Okay? Katakan ini adalah spike protein tu. Spike protein untuk virus tersebut. Alright. Okay. So, apa yang body saya hasilkan bukanlah sesuatu B cell yang boleh kenal semua sekali. Dia tak kenal semua sekali spike protein ni. Alright? Bukan satu jenis saja, bukan satu klon B cell. Tetapi ada banyak klon yang mengenal pasti epitope, okay? Segala bahagian-bahagian yang ada pada spike protein ni akan dikenal pasti oleh B cell yang badan saya hasilkan. Alright? Tetapi kita tak boleh tahulah yang mana satu epitope yang dikenal pasti. Alright? Sangat susahlah kalau kita nak kenal pasti ya. So mungkin akan ada B cell yang kenal di sini, ada B cell yang kenal di sini,
Ada B cell yang kenal di sini. Tapi setiap orang akan menghasilkan B cell yang berbeza-beza. Alright. Cuma contohnya orang lain, okay, akan ambil vaksin, right? So dia akan kenal dia punya body, dia punya B cell yang dihasilkan cuma mengenali epitop ini dan ini. Okay. Body saya akan menghasilkan B cell yang kenal pasti epitop sini dan sini. Right, ini berbeza-beza antara orang-orang yang berbeza-beza. Okay, right. That is why we have different reaction of B cells. Okay, faham setakat tu ya? Faham? Okay, jelas. Alright. Okay, ini okay, ini dalam keluarga limfosit lah. Alright, kita balik sikit, kita undur sikit untuk belajar berkenaan dengan limfosit lah. Just I think reminder kan, you all dah belajar ni kan berkenaan dengan limfosit ni. So, okay, kita ada T cell dan okay, bila kita katakan T cell, kita ada dua jenis yang besar, iaitu kita ada helper T cell dengan cytotoxic T cell. Okay, alright, ini T cell. Dan kita ada juga B cell. Alright, kita ada B cell. Okay. Okay, ini adalah beza saiz antara white blood cell, lymphocyte dengan red blood cell. Dari segi saiz dia tak banyak beza lah. Berlainan dengan macrophage. Macrophage dia besar kan. Mana dengan red blood cell. Okay. Okay, kita ada juga yang kita panggil sebagai plasma cell. Alright. Apa dia plasma cell ni? Siapa boleh teka? Apa dia plasma cell? Dari mana plasma cell ni datang? Okay. Alright. Memory So, cell? sorry? Sekali lagi? Memory cell. Okay, very good. Alright. Tak tepat tapi very good try lah answer. Okay. Alright. So plasma cell ini dia datang daripada B cell juga. Okay. Plasma cell adalah sub classification of B cell lah. Alright. So B cell sebelum dia jumpa antigen, okay, kita panggil dia naive B cell lah. Okay. Alright. Tapi bila dia lepas dia jumpa antigen, dia akan kita panggil sebagai, dia akan differentiate kepada yang kita panggil sebagai memory B cell dan juga plasma cell. Di sini perbezaan antara macam mana penghasilan immunoglobulin tu. Alright. So this B cell, okay, dia akan mengenal pasti suatu antigen. Okay, suatu antigen. Alright. Bila dia dah berjumpa dengan antigen tersebut, okay, dia akan ada immune response lah. Okay, dia akan be activated. Okay, the B cell will be activated dan dia akan differentiate into both, okay, into both memory B cell dan juga plasma cell. Okay, so memory B cell akan membawa antibody yang sama dengan B cell yang asal dengan sedikit perubahan. Maknanya kalau dia punya antibody ini dia cuma kenal this epitope, tapi dia punya antibody itu tak melekat dengan sangat kuat lah. Okay, selepas dia mature, kita akan belajar nanti something is happening to the B cell yang mana dia punya antibody itu, dia punya immunoglobulin tu dia akan berubah dan menjadi sangat spesifik lah. Dia akan melekat dengan sangat kuat kepada epitope yang dia kenal pasti itu. That is what we call memory B cell. Alright? Okay. Dalam masa yang sama, the B cell ni bila dia dah activated, dia dah bertemu dengan antigen dan dia activated, dia akan differentiate into plasma cell. So plasma cell inilah yang akan menghasilkan antibody yang akan secreted. Okay, yang akan dilepaskan daripada plasma cell yang tersebut.
Okey. Faham ya? Dan antibody yang dihasilkan oleh plasma cell ini adalah dia punya structure, dia punya affinity, dia punya target epitope itu sama dengan memory B cell yang terhasil daripada naive B cell yang asal tadi. Faham ya? Alright. Di situlah kita ada dua jenis anak B cell, progeny of the B cell yang menghasilkan antibody yang sama, tetapi satu dia lekat di sel itu dan satu lagi clone, alright, is plasma cell yang akan secrete the same type of antibody. Alright? Faham ya? So, ini keajaiban dan kebijaksanaan pencipta kita lah. So plasma cell ini dia punya umur tak adalah berapa panjang sangat. Okey, sebab kita tak nak kan, kalau kita bayangkan saya suka bayangkan immune cell ini seperti kita punya askar. Kan? So askar ini plasma cell yang mana kalau kita boleh buat persamaan dia adalah seperti askar yang duk mengeluarkan peluru lah, duk menembak. Kan? So dan juga B cell ni, memory B cell adalah askar yang dia boleh kenal pasti penjenayah tapi dia tak tembak suka hati. Okey, dia boleh simpan, dia boleh kenal pasti dan juga dia cuma akan bertindak kepada penjenayah yang spesifik. Tapi yang ini plasma cell ni dia lepaskan peluru. Walaupun peluru tu spesifik, tapi perbezaannya lah memory B cell ni dia punya umur akan panjang, dia akan sentiasa dihasilkan dalam kita punya immune system. Tapi plasma cell ni umur dia tak berpanjang. Alright? Faham ya? Perbezaan antara plasma cell dengan memory B cell. Kedua-duanya adalah berasal daripada naive B cell yang sama. Alright. Kemudian selain daripada itu, dalam keluarga limfosit kita ada juga NK cell, natural killer cell, which is actually a member of the innate immunity lah. Alright. So ni kalau kita nak tengok dia punya hematopoiesis lah. Daripada CLP ni apa saya lupa. Boleh bantu saya CLP. Lymphocyte progenitor. C stand for saya tak ingat lah So LP is lymphocyte progenitor. Alright. Common lymphocyte progenitor, and then dia akan membahagi differentiate into either NK cell, B cell atau T cell, and then T cell dia akan membahagi lagi lah. Alright. Dia akan differentiate lagi either as TH helper T cell atau cytotoxic T cell. TH ni pula ada dua jenis, yang besar yang utama TH1 dan TH2, tapi yang sekarang ni kita ada temui saintis menemui jenis T cell yang baru, yang spesifik. Bukanlah baru ada tapi baru dikenal pasti. Ada regulatory T cell dengan T helper 17. Alright. Okay. Sekarang ni just small exercise, right? Just nak kira berapa banyak sebenarnya B cell yang ada pada human. Alright. So this is the normal range of blood volume in adult saya. Kita ada sekitar antara 4.5 hingga 5.7 liter of blood. Kan? Alright. Ini basic ya. Dalam hematologi pun yang akan belajar nanti kan. Alright. So dalam kita punya blood majority sel apa? Anyone? Red blood cells. Red blood cell. Red blood Very cell. good. Red blood cell. Okay. Around around 55% sebenarnya dalam darah kita yang kandungan yang paling tinggi adalah soluble material lah, air dan juga soluble material kan. Alright.
So around 55% are the water and all other soluble punya material lah dalam kita punya plasma. And sekitar 37 hingga 54% adalah yang kita panggil sebagai packed cell. Okay, kan? Kalau you belajar nanti hematologi, you belajar pasal packed cell volume kan. So apa maksud packed cell ni? Pernah belajar ke? You all dah belum go through hematologi Belum belajar hematologi Okay. Belum Okay. Diam tanda setuju So you all belum belajar hematologi. Okay. Masih sedang belajar. Okay. But you have heard the term packed cell? Have you heard the term packed cell? You dah belajar PCV ke? Packed cell volume. Not yet. Tak ingat? Not yet. Not yet. Okay, not yet. Okay. Alright. So bila kita kata, okay. So basically, okay, katakanlah darah kita kan. Darah kita ambil dalam tube. Alright. Sama ada kita tinggalkan dia lama, 1 hari atau mungkin kita letak atas rack, tinggal, atau kalau kita centrifugekan dia, kita akan nampak, okay, kalau kita centrifugekan dia 3000 RPM selama lebih kurang dalam 5 minit gitulah. So kita akan nampak ada dua bahagian lah ya. Satu adalah bahagian plasma, okay, all the soluble material, dan juga basically water, and you can see that those are the area yang packed lah. Okay, area yang tidak larut dalam air, okay, yang tidak larut dalam plasma. So that is what we call as packed cell. So sebab di situ adalah kebanyakannya adalah sel-sel dan juga bahan-bahan tak larut lah. Alright. So kalau kita secara umumnya, okay, the plasma will be around 55%, and then the packed cell will be around 45%. Okay, berbeza-beza antara orang yang berbeza-beza lah. So, okay, komponen yang utama dalam packed cell ni adalah red blood cell, macam yang mana you faham tadi. Alright. Tetapi dalam itu juga ada sel-sel yang terlibat, apa yang kita panggil sebagai leukocyte lah, ataupun white blood cell. Alright. Okay. So okay, so secara umumnya, okay, number of leukocyte adalah sekitar 5.6 berapa ya? 560,000 kan? Betul ke 5.6 juta sel. Okay, kan? Betul kan? Cuba betulkan saya. Saya matematik lemah. Itu 5.6 juta ke 560,000? 5.6 juta. 5.6 juta. Okay, thank you. Thank you for saya matematik saya lemah. So lupa juta dengan ratus ribu ni. Berapa kosong kat belakang. Alright? Okay. So basically this 5.6 juta cell per milliliter of white blood cell Alright? Okay. Kita boleh kira balik kan? You all boleh kira balik berapa banyak sebenarnya white blood cell kita di dalam kita punya blood. Okay? Alright? Okay. Okay. Di dalam kita punya leukocyte ada sekumpulan sel yang kita panggil sebagai PBMC. Okay? Peripheral Blood Mononuclear Cell. Okay? So jumlahnya sekitar dalam 2.6 juta. Alright? Okay? Alright. So B cell, okay, jumlahnya adalah dalam lebih kurang 5.5% daripada 5.6 juta ni. Okay. So berapa banyak B cell dalam 1 ml blood? 1 ml leukocyte? 308,000.
308,000. Okay. Agaknya. Cuba saya kira Okay. macam tu. Betul. Okay. I think 3.08 ratus ribu atau 3.08 juta. Saya dapat 1,000. Orang lain kira macam mana? Betul Semua boleh confirm 3.08 ratus ribu. 380,000 lah maknanya. Sel untuk 1 ml. Okay. Alright. Untuk untuk 4.5 liter of blood, berapa banyak white blood cell B cell kita ada? Siapa boleh dapat? Ada yang saya tak ambil lagi. Berapa? So 1 ml 3.08 kali 10 kuasa 6 10 kuasa 5, 10 kuasa 5. 10 to the power of 5 So in 1 liter berapa? And then you can basically count lah in 4.5 liter of blood. 14,886,000. Biasanya. Okay, sekitar 14 juta Okay, B-cell. alright. Okay. So, sekitar 14 juta sel dalam badan kita. Alright. Kenapa saya tanya ni? Just you will realize how ini ada kaitan lah bila saya katakan tadi macam mana hebatnya penciptaan B-cell ni. Macam mana Allah ciptakan B-cell ni. Yang mana B-cell ni dia boleh mengenal pasti any possible antigen yang kita encounter sepanjang hidup kita. Not only, okay. Dan dalam masa yang sama, B-cell ini sangat-sangat spesifik. Bermakna, maknanya dia, satu B-cell tu dia cuma mengenal pasti satu bahagian yang tertentu pada antigen. Alright. So it's very specific, okay, and very accurate. Tetapi jumlahnya cuma sekitar berapa tadi? 14 juta Alright. So imagine how many antigen we actually encounter, okay, dalam hidup kita. Okay, dengan jumlah yang ada tu, 14 juta tu kita boleh defend ourselves from any antigen. That's something yang amazing lah, miraculous. So, kita tengok nanti Alright. Tapi kita akan discuss tu dalam lecture yang seterusnya nanti Okay. Alright, ini adalah saya check, takut ada yang baru masuk. Okay. Apa yang ada chat? Okay. Okay. Alright. Ini kita dah tengok tadi kan. Daripada hematopoiesis, I think you have learned before. Alright, saya skip lah And then this is lymphopoiesis lah, macam saya ceritakan tadi, daripada hematopoietic stem cell, kemudian dia differentiate, ni semua di bone marrow alright, sampailah kepada pre-B cell ni, okay, ni berlaku di bone marrow. Alright, berbeza dengan T cell yang mana dia maturation berlaku di thymus. Okay. So tapi bila kita katakan B cell bermula daripada hematopoietic stem cell dekat kita punya bone marrow, kemudian differentiate into multipotent progenitor, kemudian dia akan differentiate into either common this arm lah, okay, yang akan menghasilkan granulocyte, megakaryocyte, erythrocyte, okay, sel-sel yang kita panggil sebagai myeloid cell lah. Okay. Dan satu lagi group of cells, dia akan differentiate into what we call as the lymphoid cell. Okay.
berasal daripada lymphoid, common lymphoid progenitor, dan kemudian menjadi either NK cell, B cell ataupun T cell. Right? Okay. Ini secara umumnya, okay, stages of development of B cells lah. Right? Okay. Ini berlaku di bone marrow. Okay, daripada hematopoietic stem cell kepada yang lain lah, yang still dalam early stage of the hematopoiesis. Kemudian ini adalah yang kita panggil stages of development of immature B cell. So bila dia dah jadi common lymphoid progenitor stage 2, okay, ini kita dah anggap dia sudah spesifik untuk menjadi B cell, right? Okay. Kalau dia masih lagi common lymphoid progenitor stage 1 ni, dia masih boleh membahagi menjadi sama ada dendritic cell, T cell ataupun NK cell. Okay, tapi bila dia dah masuk kepada stage yang ini, kita dah panggil dia sebagai professional B cell lah. Dia akan develop into B cell later on. Dan stage dia lepas ni dia akan jadi early pro B cell, and then dia akan jadi late pro B cell, dan kemudian dia akan menjadi pre B cell, dan kemudian dia akan jadi immature B cell. Alright? Okay. Alright, daripada sini dia akan pergi kepada spleen. Okay, dia akan transported into spleen, dan di situ dia akan differentiate lagi untuk menghasilkan immunoglobulin yang spesifik lah pada dia punya surface. Alright, kita boleh tengok kat sini di mana bila dia dah stage pre B cell, alright, dia akan mula ada immunoglobulin dekat dia punya surface membrane. Alright. Okay. Dia akan ada yang kita panggil sebagai, atau nama lainnya, okay, ini kita panggil sebagai BCR. Okay, B cell receptor complex. So dia ada the immunoglobulin dan ada komponen lain lah. Okay, kita akan tengok nanti secara detail apa dia komponen dalam B cell receptor. Alright. Okay. Alright. So kemudian bila dia dah kemudiannya dia akan yang ini kita panggil sebagai surrogate punya ataupun immunoglobulin sementara, right? Okay. Kemudiannya dia akan develop lagi, dan this immunoglobulin ini dia akan menjadi sebagai IgM, apa yang kita panggil sebagai immunoglobulin M. Bila dia dah ada IgM, dia akan ditransport ke dalam spleen. Dari situ dia akan mature further lah. Alright. Tapi kat sini kita tengok, alright, bila dia dah ada, contohnya dia dah ada IgM ni, kalau dia encounter dengan antigen, alright, dia boleh membahagi, okay, dia akan differentiate sama ada menjadi plasma cell, which is short lived. Okay, you tengok nampak kat sini kan, alright, okay, plasma cell, okay, ataupun dia pergi ke germinal center, dia akan pergi ke tempat satu kawasan yang spesifik dekat dalam spleen. Kita tahu kan anatomi spleen dekat germinal center, dia boleh membagi kepada memory B cell, ataupun dalam setengah-setengah keadaan dia boleh membahagi kepada long lived plasma cell. Alright, okay, alright, clear di situ. So, inilah adalah kitaran hidup B cell. Okay, faham ya? Alright. Ini adalah lymph node di mana most of the B cell will reside lah. Okay, di germinal center of the lymph node. Okay. So, spleen pun ada macam ni. Lymph node pun ada juga area yang kita panggil sebagai germinal center ni lah. Faham ya? Di sinilah kebanyakan B cell akan pergi untuk bertemu dengan antigen, ataupun selepas dia punya bertemu dengan antigen.
Alright? Any questions so far? Tak ada insyaAllah. Tak ada ya? Clear ya? Setakat ni? Clear. Okay. So dia dihasilkan, okay. Dihasilkan di bone marrow. Okay. Kemudian dia akan dihantar ke spleen untuk maturation. Dan kemudian dia akan dihantar pula ke nodus limfa. Okay. Ke lymph nodes. Alright. Okay. Bila dia untuk dia bertemu dengan antigen especially, ataupun selepas dia bertemu dengan antigen pun akan dibawa ke dalam lymph node juga. Alright. Okay, ini apa ni? Okay, alright. Ini pun ceritanya sama. So B cells develop in the bone marrow and migrate to peripheral lymphoid organs where they can be activated by antigen. Okay. So dihasilkan di bone marrow, kemudian dia akan dihantar ke spleen, dan kemudian dia akan dihantar ke lymph nodes lah. Okay, peripheral lymph nodes untuk bertemu dengan antigen dan akan deactivated. Okay. Dan activation ini akan menghasilkan okay, hasil akhirnya adalah sama ada memory B cell ataupun plasma cell. Okay. Okay, macam mana cara kita identify B cells? Macam mana cara kita identifikan any immune cell for that matter? Okay, so kalau kita tengok tadi, ini adalah rupa lymphocyte. Alright. Maknanya dia ada kita identifikan dia dengan dia punya nukleus yang sangat-sangat besar. Alright. Nukleus dia sangat besar. You boleh ingat tak macam mana beza dia dengan macrophage ataupun basophil atau eosinophil? Dah belajar kan dalam anatomi dan juga dalam basic immunology ni awal-awal. Kalau eosinophil, macam mana you nak tahu dia eosinophil? Tengok dekat granule dia. Okay, yes. Okay. The granule dia akan banyak take up eosin kan. Kalau kita stain dengan HNE, dia akan ada banyak, kita akan nampak ada banyak granule dan the granule will take up the eosin punya coloring kan. Ya. Right? Okay, kalau basophil dia akan ambil banyak the hematoxylin lah, kita color biru tu kan. Right? So macam yang untuk lymphocyte dia ada nukleus yang besar. Okay? And it is a mononuclear. Maknanya dia punya nukleus ada satu je. Okay, berbeza dengan contohnya macam macrophage kan, dia ada macam lobe kan, lobular punya nukleus. Alright? That's how we differentiate. Tetapi kalau kita tengok secara umumnya, plasma cell dengan lymphocyte pun tak jauh beza kan. Alright? Macam mana kita nak bezakan antara T cell dengan B cell? Kan rupa dia kalau tengok secara kartun ni kan, dia kurang sama je tak? Semua nukleus besar. Okay. So macam mana kita nak bezakan antara lymphocytes tu adalah dengan kita identifikan dia punya CD kita panggil. Pernah dengar ke CD? Siapa pernah dengar CD? Tak ada. Pernah kan? Siapa tu? Siapa tadi yang sebut? Pernah. Fariha kan? Ke Liana? Liana pernah dengar ya CD kan? CD stands for Apa ya? bukan compact disc ha? CD stands for cluster of differentiation. Okay? Macam mana kita cluster of differentiation ni maksudnya okay, bila kita tengok di atas sel, di atas membran sel tu, sebenarnya membran sel boleh kita belajar kan, membran sel ni dia licin tak? Betul ke? Liana? Betul kan membran sel dia licin?
Ya, ya. Ya, okey. Dah ya. Okey, so jawapannya sebenarnya tidak. Okey. Membran sel sebenarnya dia tak licin, okey. Bila kita tengok dalam secara dekat, membran sel sebenarnya atas membran sel ada banyak protein-protein. Okey. Ada banyak protein-protein dan protein-protein ni ada yang common dalam setiap sel ada. Alright. Contohnya certain glycoprotein, certain we call it certain glycoprotein yang terlibat dalam aktif punya apa ni intracellular punya transport kan. Yang itu semua sel mungkin ada. Alright. Tapi ada juga protein yang spesifik kepada spesifik cells. Alright. So kita boleh bezakan antara sel-sel ni dengan mengenal pasti ada atau tidak that specific protein. Alright. So cara untuk kita identify B cell adalah dengan kita kenal pasti that specific protein. Alright. So contohnya, okay. Contohnya kita tengok CD3, alright. CD3 ni dia ada dalam T cell. Okay. Semua T cell ada CD3. Nampak ke? T helper cell ada CD3, T cytotoxic cell pun ada CD3. So ini CD ni sebenarnya adalah just nama. Maknanya nombor tu diberikan berdasarkan kepada protein mana yang kita kenal pasti lebih awal. Okay. So ini semua basically adalah CD ini refers to the membrane protein. Okay, protein yang ada di atas surface of the cells. Alright. And then numbering tu kita buat just untuk kenal pasti yang mana satu yang kita temui dululah. Alright. Dan kita tengok maknanya setiap daripada sel ini mempunyai protein, sel surface protein yang berbeza-beza. Alright. Kita tengok sini kalau CD3 dengan CD2 ni, CD3 ni ada pada T cells. CD2 ada pada T cell dan juga NK cell. Alright. CD4 cuma ada pada T helper cell. So kita boleh katakan T helper cell ni dia adalah CD4 positif, CD3 positif, CD2 positif. Alright. Okay. And then semua lymphocyte ada CD5. Walaupun dikata kat sini subset kan. We can say that most of the B cells ada CD5. T cell pun ada CD5. Cytotoxic T cell pun ada CD5. NK cell pun ada CD5. Alright. Okay. Okay, untuk B cell, kita tengok dia ada CD19, CD21. Okay, dan juga ini tak berapa penting tapi kita boleh kena pasti juga dia ada CD32, 35, 40 and 45. Setiap daripada protein ni sebenarnya dia ada fungsi yang berbeza-beza lah. Alright. Tapi kita tak dalami lagi lah dalam lecture ni. Okay, faham setakat tu ya. So macam mana kita kena pasti B cell adalah dengan kita identifikan that protein. Okay. So kerana dia adalah protein, okay. Kerana dia adalah protein, kita boleh identifikan protein because any protein can become an antigen. Okay. So kita boleh gunakan antibody pula untuk identifikan sama ada dia CD19, CD4 atau CD3. Faham ya? Kalau kita gunakan antibody yang spesifik kepada CD19, antibody itu akan melekat kepada B cell. Dan kalau antibody itu kita colorkan dia, okay, kita tag dia dengan color, alright, dengan fluorescent, okay, maknanya kita boleh bila okay, katakan ni ada B cell dan dia ada protein yang kita panggil sebagai CD19 kat situ. Kita gunakan kita gunakan antibody. Okay, antibody itu akan identifikan that CD19, alright, and this antibody membawa fluorescent. So kita boleh identifikan this B cell dengan identifikan that fluorescent. Okay. And this technology kita panggil sebagai flow cytometry.
you all will learn further lah berkenaan dengan flow cytometry ni. Okay, so this flow cytometry antara fungsinya adalah untuk mengenal pasti B cell, dan dia boleh mengira berapa banyak B cell yang ada dengan cara mengira fluorescent yang ada pada sel-sel kita tersebut. Alright, so that is menggunakan flow cytometry lah. Cumanya yang saya nak tunjukkan di sini adalah setiap daripada kita punya lymphocyte mempunyai cell surface protein yang berbeza-beza. Okay, selain daripada CD ini, yang sangat penting kepada B cell adalah dia ada yang kita panggil sebagai BCR tadi, B cell receptor. Okay, di atas dia punya surface of the membrane. Alright. Okay. Alright. Ni contohnya. Okay. B cell surface antigen. Alright. So di atas daripada B cell kita ni ada yang kita panggil sebagai BCR. Okay. B cell receptor. Kita ada juga CD19 tadi. Okay, yang penting CD20, CD22, CD30, CD40. Okay, yang senarai lain lah. Okay, CD40, CD52. Alright. Okay, selain daripada cell surface protein yang lain yang biasa ada pada sel-sel, tak perlu, of course dia akan ada death receptor lah, okay, untuk menerima instruction untuk apoptosis nanti. Right, but secara umumnya ini adalah cell surface yang ada pada B cell. Okay, dan selain daripada CD ni ada juga yang kita panggil sebagai B cell receptor yang cuma ada pada B cells. Alright? Alright. Okay. So, kita pergi kepada B cell specificity. Alright. So, B cells produce immunoglobulin. Alright. Immunoglobulin recognize epitope on antigen. Yang macam yang saya sebutkan tadi. Immunoglobulin atau antibody, dia recognize epitope on antigen. Dia bukan kenal the whole antigen. Okay. One B cell membawa immunoglobulin yang mengenal pasti epitope yang spesifik kepada antigen. So, satu antigen ni boleh dikenal pasti oleh beberapa jenis, beberapa clone of B cells. Okay. Now, imagine ya, kalau satu antigen pun boleh memerlukan beberapa B cell untuk kenal pasti dia. Okay. How many antigens there are in the environment? Okay. Kurang atau lebih daripada 14 million yang you sebutkan tadi? Ada jawapan? Antigen yang dijumpa setiap hari. How many do you think? Less or more than 14 million? Lebih. Lebih kan? Jauh lebih banyak kan? You makan pun, bila makan kan, dalam tu ada nasi, ada ikan, apa semua. All of those become antigen kan? Okay. And imagine one antigen, how many epitopes dia ada. Right. Okay. So, and then, okay, our immunoglobulin must recognize and react to those foreign antigen. Kalau kita pun all those antigen tu masuk ke dalam salur darah kita, ataupun kalau kita ada cuts or anything, okay, those are foreign antigen, and our B cell and our antibody we need to recognize them and react accordingly. How is that possible? Kan? Right? How is that possible? Sedangkan dalam satu-satu masa kita cuma ada 14 million B cell sahaja. Sekitar 14 million of B cell sahaja. Macam you kata tadi kan. Saya tak pasti kiraan dia betul atau tidak. Cek balik nanti ya. Kiraan tu berapa sebenarnya B cell yang kita ada. Tapi saya rely pada your calculation lah. Walaupun saya punya calculation come up with different number.
Okay, alright. So this is the issue, the thing that we will learn, and insyaAllah satu yang kita nak akan nampak lah kebesaran pencipta kita lah, macam mana dia menciptakan sesuatu yang sangat kecil, yang sangat sangat kecil di dalam sel kita yang kita tak boleh nampak, but it is amazing how Allah memberikan kebijaksanaannya dalam penciptaan B-cell ni, untuk badan, untuk setiap manusia. Alright, itu yang kita akan tengok nanti. Alright, selain daripada itu kita tengok ini adalah antibody kan. Alright, secara umum ya, kartun ni secara umumnya kita punya antibody kan. You pernah tengok kan ni kan? Pernah. You pernah tengok kan? Pernah kan? Dia punya Y ni kan. Saya dulu pernah jadi extra nerd lah kot, mengkaji benda ni lebih kurang dalam 2 tahun hanya mengkaji structure of the antibody ni ya. Alright, so secara umumnya kita punya antibody, ini antibody ya, ini antibody yang basically yang release lah, yang secreted, yang tidak melekat kepada membrane, right? So bila kita katakan antibody, dia akan ada, kita panggil sebagai dia punya basic structure lah. Secara umumnya kita bagikan antibody ini kepada 2 bahagian. Satu kita panggil sebagai FAB, fragment of antibody. Kemudian FC, alright, fragment yang constant, yang bind kepada complement lah, alright, yang constant, alright. So kita ada heavy chain. Ini adalah heavy chain, right? Dan kita ada light chain. Pada kita punya heavy, pada antigen binding site of the antibody ni, ataupun kita panggil sebagai amino terminal kan. The amino terminal of the antibody, dia ada, kita panggil sebagai antigen binding site. Alright. Yang sini kita panggil sebagai carboxyl punya ending kan, terminal, carboxyl punya terminal. Alright. On both of the light chain, both of the light chain and the heavy chain, kita ada yang kita panggil sebagai hypervariable region. Ini kan, hypervariable region. Di sinilah kawasan yang akan bind kepada epitope of the antigen. Faham ya? Kemudian di mana gene yang kan, setiap ini adalah protein. Bila kita katakan immunoglobulin ataupun antibody, dia adalah sejenis protein. Semua protein yang terhasil dalam badan kita ni ada untuk menghasilkan protein tu perlu ada instruction dia dalam kita punya DNA, dalam kita punya genom kan. Betul? Right? Betul kan? Setiap daripada protein yang terhasil. Sebelum saya nak tanya, berapa panjang kita punya genom? Siapa tahu? Faham ke apa dia genom? Dah belajar genetik kan? Ain? Hello? Saya. Okey. Pernah dengar kan genom kan? Faham kan apa dia genom? Faham. Right. So berapa besar kita punya genom? Ingat? Tak ingat. Tak ingat? Ya. Saya ingat. Okey, alright.
Kita ada berapa kromosom sebelum tu? Ingat tak? Muhammad Imaduddin. Panggil apa ya? Imad Imad? Ah, Kita ada berapa kromosom? kromosom Berapa banyak, berapa jumlah kromosom kita? 32. Ya, ya. 32. Ya, Balik, ya. baik. 23. Oh, lenang Okey. apa? Okey, 46. Ataupun 23 kali 2 lah. Okey. Betul. 23 kali 2 ya, 46. Ataupun secara kalau bahasa genetiknya 22 tambah 1 kali 2. Kan? Kromosom ada 22 tambah 1 kali 2. Sebab apa 22 tambah 1? Sebab yang lagi satu tu XY punya gender. Yes. Okey. Kita ada 22 kromosom somatik apa kita panggil, lupalah pula. Kromosom yang selain daripada seks kromosom tambah 1 sama ada X atau Y dan dikalikan 2. Faham ya? So maknanya kita dapat 22 plus 1 daripada ayah, 22 plus 1 daripada ibu. Alright? Itu jumlahnya total 46. Okey? Ini kena ingatlah ni biomedik ya, jangan lupa ya. Alright. So semua fungsi badan kita, okay, semua aktiviti yang dihasilkan dalam badan kita ni dilakukan oleh protein. Betul? Protein, glycoprotein and lipid and so on. Alright? Dan protein ni untuk hasilkan dia, kita perlu ada instruction lah dalam kita punya genom. Betul lah? Okay. Betul. So in total, okay, dalam 46 kromosom ni, kalau kita sambungkan dia lah, okay, kalau kita sambungkan 46 kromosom ni, berapa besar agak-agak? Berapa banyak, kita tahu kan bila kita katakan DNA, dia ada dalam, dia bahasa DNA ni dia adalah menggunakan huruf C, T, G, A kan? Betul. kan? Betul. Okay. C, T, G, A, the bases lah. Alright. So kalau kita sambungkan kita punya kromosom ni 46 ni, ada berapa banyak letter in total? Tahu tak? Oh, letter. Oh. Tak, in total. Okay, dia kalau kan dia 4 letter lah, C, T, G, A. Kemudian dia akan sambung lah. Okay, G, G, T, A, A, T, G, A, T, apa benda kan. Okay, dalam kita punya kromosom tu kalau kita stretchkan dia, macam itulah kita baca satu-satu kan. Berapa panjang? Berapa huruf kita ada sebenarnya? Yalah, in total. Kita ada lebih kurang dalam 3 bilion. Right? Itu okay, 6.4 bilion ni kalau kita kali 2 lah. Okay. So yang kita dapat daripada kromosom kan 22 plus 1 daripada ayah kita tu total lebih kurang dalam 3.2 bilion. Kita dapat lagi 3.2 bilion daripada ayah kita. So totalnya very good. Syakira. Right? Very good Syakira. So totalnya lebih kurang dalam 6 bilion lah. 6.4 bilion. Setengah buku tulis. Alright? Okay. Okay. So dalam 6.4 bilion tu ada instruction untuk kita buat protein. Betul? Betul Betul. Betul kan? Okay. Saya nak cerita apa tadi? Tak ingat. Okay. Alright. Okay. And then tempat yang mana ada instruction untuk buat protein tu kita panggil sebagai DNA, nucleus. gene. Okay. Gene, okay. Okay, gene ya. Okay. Bukan G-I-N-N ya, G-E-N-E. Kan? Kita ada genes. Okay. Genes itulah tempat di mana instruction, okay, tempat di mana instruction untuk
mengkonstruk ataupun membuat protein itu disimpan dalam kita punya genom. Okay, imagine setiap daripada sel kita ada lebih kurang 6.4 billion letters. Okay, alright, 6.4 billion bases of our DNA. Okay, and dalam 6.4 billion tu ada kawasan, imagine macam kita punya buku kan, imagine kita punya buku ada banyak letters kan, dan buku kita di-arrange dalam chapter-chapter kan. Okay, dan dalam chapter tu mungkin ada bahagian yang betul-betul kita boleh faham kan. Bila kita baca buku kan, you faham ke semua bahagian dalam buku tu? Tak kan? Tak. Okay, macam itulah juga dalam gene kita. Okay, dalam genom kita ada bahagian-bahagian yang boleh dibaca dan difahami dan dia boleh ditranslate menjadi protein. Okay, so gene dalam kita punya genom ni lebih kurang ada 25,000 genes lah. Okay, faham Dan 25,000 genes itulah yang akan menghasilkan protein-protein yang kita perlukan untuk fungsi badan kita. Alright? Okay, faham Alright. So, okay, Iman nak cakap apa? Tak faham. Faham Alright, very good. Okay. So, okay, ni just saya nak bagi faham lah. Alright. So, untuk membuat immunoglobulin ni ataupun antibody ni, alright, kita kita perlu untuk buat at least IgHV. Okay, immunoglobulin heavy chains yang V region ni. Okay, dan dia it is coded in chromosome 14. Right? Okay. Alright. So light chain ni pula dia boleh dalam bentuk kappa punya chain ataupun lambda punya chain. Ni jangan, tak perlu risau-risau apa benda maksud kappa atau lambda ni, just the construction of the protein lah. Macam mana dia disusun. Alright. Itu kita klasifikasikan dia sama ada kappa ataupun lambda. Dia boleh jadi kappa, dia boleh jadi lambda. Alright. Kalau ni bahagian V region ni, kalau dia kappa, it is coded in, dia adalah dikodekan di dalam kromosom 2. Okay. Untuk lambda, it is coded in kromosom 22. Okay. Faham cakap ni Ini agak penting lah. I think it's quite dry. Maybe boring juga you nak dengar kan. Tapi I give this part, it is important for us to understand the lecture yang seterusnya nanti. Okay. So kromosom 14 untuk heavy chain yang ini, yang especially yang variable heavy chain ni, di kromosom 14. This is kromosom, kalau kappa kromosom 2, kalau lambda kromosom 22. Right? Okay. 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 Ada banyak lagi ke? Sekejap saya cek Right. Boleh ke dah penat dah? Boleh. Boleh. Boleh lagi Alright. Okay. Alright. Right. So kita punya B cell, penciptaan B cell ni dia agak unik. B cell ni agak unik berbanding dengan sel-sel lain di dalam badan kita. Alright. So di dalam badan kita, dalam sel-sel lain ni, sel-sel somatik yang lain, dia akan ada DNA yang sama. Okay. Setiap daripada sel-sel kita ni, sama ada dia sel rambut yang ada nukleus kan, sel rambut ataupun sel apa lagi, sel kulit ataupun sel epithelium, dia mempunyai
genom yang sama. Alright? Dia tak ada beza antara satu sama lain. Alright? Okay. Tetapi B-cell ni dia ada sedikit, dia ada perbezaan. Okay. Setiap daripada B-cell ni dia melalui satu proses yang dipanggil sebagai immunoglobulin gene rearrangement. Alright? Okay. Immunoglobulin gene rearrangement. Okay. Di mana berlaku kita panggil rearrangement lah, maknanya kita punya genom tu, kita punya gene tu akan diubah-ubah. Alright, akan diubah-ubah pada heavy chain dengan light chain. Okay, ingat ya, the heavy, okay. Bahagian genom kita yang kod pada heavy chain dan light chain ni, dia akan berlaku rearrangement, akan diubah. Okay. Dan perubahan ini berlaku secara berbeza-beza antara satu B-cell dengan B-cell yang lain. Okay. Mungkin saya perlu tunjukkan apa. Okay. Alright. Ataupun mungkin saya skip dulu yang ini sebab saya fikirkan sekejap ya. Saya tak ada yang bahagian-bahagian dalam gene ya. Alamak. So imagine ya, contohnya lah, imagine this is our gene lah dalam kromosom 22. Sorry, kromosom 14 contohnya, kromosom 14 untuk immunoglobulin heavy chain. Alright, dia ada bahagian yang kod yang kita panggil sebagai region, the junction region. Ada bahagian kita panggil sebagai D region. Ini saya akan ulang balik ya dalam lecture yang lepas ni. Okay. So ada bahagian kita panggil sebagai D region, ada bahagian yang kita panggil sebagai J region, ada bahagian yang kita panggil sebagai V region. Okay. Alright. Dan bahagian-bahagian ni akan diubah nantinya. Alright. Untuk menghasilkan bahagian-bahagian ni di VDJ region ni, V atau D and J region ni dia akan kod kepada kod kepada instruction untuk membuat immunoglobulin itulah. Alright. Dan setiap B-cell dia akan diubah secara berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Jadi setiap B-cell itu akan membawa antibody yang mana struktur antibody itu berbeza-beza. Faham ya? Okey, perbezaan antara struktur setiap antibody itu akan menentukan bahawa immunoglobulin yang terhasil atau antibody yang terhasil itu akan mengenal pasti antigen yang berbeza-beza. Faham setakat tu? Boleh. Boleh kan? Okay. Alright. So I think saya tak perlu, this is the first lecture. Saya tak perlu bagi secara terlalu dalam lah, takut kan semua sebenarnya lelap dekat belakang komputer kan. Apa mesej yang saya nak bagi ialah, okay, kita ada B-cell. B-cell ni tugas dia adalah menghasilkan antibody yang spesifik kepada, yang mana antibody itu setiap satunya spesifik kepada satu epitop pada antigen. Alright. Okay. So antigen kita ada dalam sekitaran kita tidak infinity lah. Okay. Kita ada banyak sangat antigen. Tetapi macam mana B-cell yang terhasil yang kita ada ni boleh menghasilkan antibody yang boleh defend badan kita terhadap any possibility of antigen. Alright. Caranya adalah, okay, kalau dulu saintis dia cuba fikir macam mana
macam mana B cell ni dia boleh, dia boleh spesifik, dia boleh dia boleh hasilkan antibody. Antibody tu pula spesifik, tetapi possibility of the antigen tu infinity. Macam mana? It's not possible kan? Kita ada limited number of B cell, alright, yang menghasilkan yang setiap satunya menghasilkan satu antibody yang spesifik, tetapi dia boleh defend badan kita against so many antigen, alright. So maknanya adakah kita menghasilkan dalam badan kita ni ada terlalu banyak B cell yang mana setiap satunya ni spesifik kepada satu antigen, meaning that maknanya we should have white blood cell ni ataupun B cell ni sepatutnya sel yang dominan lah dalam kita punya darah kan. Okay, sebab kita perlukan dia untuk defend against any antigen. Tapi bila kita tengok tadi, number dia, jumlah B cell kita sikit je, 14 juta je kan. So apa dia proses yang boleh membolehkan kita ada that possibility lah untuk defend badan kita against lots of antigen ni. Okay. So satu lagi, kemudian saintis berfikir, mungkin dalam kita punya genom tu, okay, dalam genom kita tu setiap daripada kita punya antibody tu, setiap daripada antibody kita ada coded dalam kita punya genom. Maknanya setiap structure kemungkinan yang kita boleh hasilkan itu ada dalam genom. Sebab kan protein ini dia punya instruction untuk buat dia dalam kita punya genom kan. Tapi bila kita kaji, kita ada 25,000 gene je. How is that possible? Alright, untuk menghasilkan limitless number of antibody. Bila mana kita cuma ada 25,000 gene sahaja dalam kita punya genom yang panjang ni. Right? Just to remind kita dalam kita punya 6 billion base pair of our genome tu sebenarnya 1% saja. 1% sahaja code for protein. Okay, 25,000 gene tu sebenarnya 1% je daripada kita punya genom. Yang bahagian-bahagian lain tu dia tak code pada for protein. So how is that possible? Kan? How is that possible that we only have 25 gene but we can protect ourselves against limitless number of foreign antigen? Dan kemudian bila saintis kaji lagi bahagian-bahagian yang dalam kita punya genom ni, dalam kita gene yang terlibat untuk menghasilkan antibody, tengok ada 3 je. Kan? Ada 3 je dalam kromosom 14, kromosom 2 dan kromosom 22. Again, pelik kan? Macam mana pula ada 3 saja gene tetapi boleh menghasilkan antibody yang tidak terhad? And there must be a process behind that. Alright? So that is the process that yang kita akan go through lah dalam lecture kita yang akan datang. Alright? So I think I'm going to stop there supaya ada suspense untuk kita punya lecture yang seterusnya nanti. Untuk kita melihat bagaimana Allah menciptakan kita punya B cell ini dan dengan 3 gene sahaja kita boleh menghasilkan antibody yang tidak terhad. Kebarangkaliannya tidak terhad. It can be an infinity of possibility. And imagine kalau you fikirkan lagi bahawa semua ini, apa yang kita perlukan untuk defend, untuk menghasilkan antibody ini, Allah letakkan di dalam nucleus of a very small cell. Kan? Dalam sel yang sangat-sangat kecil yang tidak terlihat, yang kita panggil sebagai B cell. Alright? So I think setakat itu saja. Kita akan tengok nanti dalam lecture yang seterusnya macam mana proses itu. Dan hopefully selain daripada belajar berkenaan imunologi, belajar berkenaan dengan macam mana memahami macam mana B cell itu menghasilkan antibody,
kita juga belajar tentang kehebatan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Alright. So ada soalan setakat ni? So saya akan kembali kepada lecture ni lah, pada slide ni nanti later on. I think selepas daripada saya explain berkenaan dengan the immunoglobulin gene rearrangement dan juga somatic hypermutation. That are the two process yang membolehkan kita menghasilkan limitless number of antibody. Right? Immunoglobulin gene rearrangement dan juga somatic hypermutation. Okay? Any questions so far? No. No, ya? Okay. Hopefully you can faham setakat ni. Saya cuba untuk pemudahkan yang seboleh mungkin lah. Yang pentingnya adalah untuk kita faham berkenaan B-cell, faham macam mana penciptaan atau penghasilan antibody, dan mana antibody itu nanti terlibat dalam kita punya defense of ataupun terlibat dalam kita punya adaptive immunity lah, atau specific immunity. Alright. Kalau tak ada apa-apa soalan, thank you very much for your attention. Tapi hopefully dalam seminggu ni you fikirkan lah. I mean, you reflect on that question. How great is our creator that create something that is very small tetapi sangat penting untuk kita punya defense. Right? Okay? Okay, Doktor. Okay? Alright. Sorry, saya belum bagi lagi I-attend. Alright. Saya akan bagi nanti the I-attend punya link. Saya akan buka mungkin sampai pukul 6 ya. Pukul 6 sampai atau pukul 7 Make sure you all log in Okay, Doktor. dalam masa itulah ya. Alright, thank you very much you all. So stay safe, stay healthy, don't be stressed too much. Saya faham dalam zaman-zaman kita kena belajar online ni, things are a bit more difficult than waktu yang normal. Waktu normal pun imunologi ni adalah bidang yang bukan yang mudah kan. Bidang yang saya ajar ni pula, immunoglobulin gene rearrangement ni, tajuk yang memang salah satu tajuk yang paling sukar lah dalam imunologi. But please take it easy. Kalau ada apa-apa soalan nanti kalau tak faham, just let me know and insyaAllah we can discuss. Okay, so again want to remind, please log in to I-attend. Saya akan bagi link dia sekejap lagi kepada Alia ya. Alright. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Thank you, Doctor. Thank you very much. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you.